asal daripada Jazair. Jazair sekarang ni Algeria. Dan Syekh Al-Akhdari ni, sebagaimana disebut ni, lahir pada 918, iaitu lahir pada 918 dan meninggal pada 983 Hijrah. Ni Hijrah. Kalau kita convertkan kepada kalender Masihi, dia meninggal pada 1575. Syekh Al-Akhdari ni antara ulama pertama yang muda, power betul. Power sungguh hebat. Dan dalam masa yang sama orang yang soleh dan juga orang yang berkat wali besar. Imam Al-Akhdari ni selain daripada ilmu mantik ni, dia tulis satu kitab berkenaan dengan fiqh Maliki, dia pun tulis. Lepas tu dia tulis kitab berkenaan dengan penggunaan astrolab yang tu kan? Falak yang ada benda tu kan? Dia tulis ilmu berkaitan dengan balaghah, dia tulis ilmu berkaitan dengan nahwu. Semua dia tulis ni. Semua tulis. Kitab yang duduk kat depan ni, teka dia tulis umur apa? Yang mati ni. Umur berapa dia tulis? Di belakang ni. Umur 21. Mana? 21. Umur 21. Umur 21 kita buat apa? Umur 21. Kita apa? Kalau macam orang utara baik tabir burung ni, main motor ni. Ni 21 tu kita mantik ni. 21. Alim tu. Alim tu. Dahsyat lah. Dan dia memang kitab yang berkat lah. Baik, kita akan tengok. Dan disyarahkan oleh ulama banyak kitab ni. Antaranya Syekh Bajuri kan? Imam Bajuri kan? Imam Bajuri. Lepas tu Syekh Ahmad Damanhuri yang di depan saya ni. Ni kitab syarah ringkas untuk permulaan lah. Kan? Kitab apa? Damanhuri. Saya mengaji kitab ni 3 kali. Saya pertama memang tak faham habuk. Kedua faham sikit. 3 pun nampak 3 kali. Berapa tahun lebih? 7 tahun pun faham. Kita cubalah ringkaskan dalam 2 hari ni. Dah kita ambil yang term-term je lah. Penting-penting lah. Kan? Apa dia? Sama sekali dah. Saya cuba ringkaskan insyaAllah. Baik. Kita tengok kitab buka surat yang pertama. Surat ini yang pertama. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni kita baca lah. Kita baca saja. Lagi yang mana yang stop tu saya akan syarah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw muqaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyil hashimiyyil mustafa salla alaihi Allahu ma damal hijab yakhudu min bahril ma'ani lujaja. Tu kita takkan syarah lah. Ini berkaitan dengan apa? Mukadimah dia. Ataupun dalam bahasa dia panggil sebagai daibajah. Daibajah ni mukadimah daibajah. Daibajatul kitab. Wa alihi wa sahbihi zawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Misalah. Kita tengok yang nazam yang ke-9. Jumpa 9 kan? Wa ba'du. Okey, dah selepas menceritakan selawat. Memanglah para ulama ni dia akan mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda ambil keberkatan, dan kemudian dia akan masuk selepas tu pada wa ba'du. Wa ba'du baru dia nak cerita berkenaan dengan objektif kitab ni ataupun ilmu ni. Okey, kita tengok wa ba'du, adapun selepas daripada itu fal mantiqu lil janani, maka ilmu mantiq itu fal mantiq maksudnya maka ilmu mantiq itu lil janani. Apa lil janan? Kegunaannya bagi janan. Janan ni
kita kata apa dia? Hati. Maksud janan apa? Hati. Tapi secara mudah yang kita tak bincang lah benda apa tu hati, kita kata macam ni lah, adalah akal. Akal. Sebab ulama bincang, adakah maksud hati tu akal ataupun hati salubari ataupun hati yang berbentuk emosi. Dia banyak pula. Kita bincang benda tu lagi. Tak boleh lah. Kan? Jannah ni maksudnya apa? Akal. Mantik itu kegunaannya untuk apa? Untuk akal. Nisbatuhu kan nahwi lil lisanihi. Seperti mana nisbahnya itu, nisbah apa? Kan nahwi lil lisani. Nisbah apa? Ilmu nahu. Nahu tu ilmu nahu digunakan untuk apa? Lisan. Maksudnya digunakan untuk lisan daripada membetulkan ataupun memperbaiki lisan percakapan kita. Ilmu nahu ni kalau macam orang yang tak ada ini adalah ilmu tata bahasa lah. Ilmu apa? Tata bahasa. Nak bagaimana menyusun ayat dengan betul. Kalau tak ada ilmu tata bahasa, ayat kita jadi macam mana? Cemabah lah. Tak boleh pergi aku akan dia tu, dia jadi macam apa dia? Orang tak faham kan? Jadi apa? Kalaulah nak memperbetulkan tutur bicara, maka digunakan ilmu apa? Ilmu nahu. Tapi kalau nak memperbetulkan cara berfikir, kita gunakan ilmu mantiq. Itulah. Okey, boleh? Kemudian 10, faya'simul afkara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshifu al-ghita. Faya'simu, maka ilmu mantiq itu akan apa? Memelihara. Faya'simu, memelihara al-afkar, berfikir itu, berfikir an ghayyil khata, daripada ghayyi itu kesesatan. Ghayyi kesesatan apa? Al khata, kesalahan. Kenapa? Kerana kesalahan akan membawa kepada kesesatan. Okey, maka dalam bait yang ke-10 ni buat kurungan, ini menceritakan berkenaan dengan apa ni? Bait ke-10. Faedah. Alim semua, masya-Allah. Menceritakan berkenaan apa? Faedah mempelajari ilmu mantiq, iaitu memelihara apa? Pemikiran daripada melakukan kesalahan. Wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Dan wa an daqiqil fahmi, dan daqiq apa daqiq? Daqiq ni maksudnya pemahaman yang halus. Pemahaman apa? Yang detail, yang terperinci. Yakshiful ghita. Dengan kita apa? Kita halusi pemahaman tu semua, kita boleh dapatkan apa? Maklumat-maklumat yang lebih luas lagi maksudnya. Yakshiful ghita tu maksudnya yang mengangkat penutup minda kita ni. Kita takkan jadi orang minda yang tertutup. Minda yang apa? Sentiasa terbuka luas berfikir. Dengan apa? Dengan penelitian yang begitu mendalam terhadap satu-satu makna. Kan? Kita baca Al-Quran kan? Okey, yakshiful ghita tu maksudnya wa an daqiqil fahmi. Okey, faya'simul afkara an ghayyil khata. Kemudian wa an daqiqil fahmi yakshifu al-ghita. Kita terjemah direct lah, terjemah direct. Terjemah ni. Okey, maksudnya ilmu mantiq ni berfungsi untuk apa? Untuk menghaluskan kita punya kefahaman. Mendetailkan lagi apa kita punya kefahaman. Pada sudut kita apa? Kita akan berfikir dengan cara apa? Meluas. Bukan apa? Bukan pemikiran yang tertutup. Boleh Itulah. Okey. Fahaka min usulihi qawaida. Okey, dah dapat ke-10 ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan faedah ilmu mantiq ni. Yang ke-11, fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida. Fahaka maksudnya ambillah min usulihi qawaida, daripada asas-asasnya. Kita nak terang apa dia usul ni. Apa dia usul ni? Root Sekejap saya tengah ni. Perkataan usul dalam bahasa, dalam istilah tak apa. Ambil terjemahan bahasa. Okey.
ambillah daripada apa? Daripada asas ilmu ni, usulihi maksud asas ilmu ni, qawaidah, beberapa kaedah-kaedah. Kalau kita nak cakap secara istilah, kaedah-kaedah tu lagi dipanggil sebagai qaulun kulli, kan? Ya ta'arrafu minha ba'du juz'iyatiha, ta'yahat tu tak bagi. Kita baca nanti dulu baru kita baca balik, baru nak faham maksud kaedah ni. Okey. Tajma'u min fununihi fawaida. Yang mana kaedah-kaedah itu terkumpul, kita kata macam itulah, terkumpul daripada min fununihi fawaida. Daripada ilmu-ilmu ni beberapa faedah-faedah. Kita akan dapat faedah-faedah dia lah, insya-Allah. Kan? Samaituhu bisullamil munawraqi yulqa bihi sama'ul ilmi mantiqi. Saya terjemah macam tu kan. Secara apa? Secara sembrono kita panggil. Tak payah pusing-pusing nak susun apa. Kan? Terjemah macam tu, bagi faham mudah gitu kan. Masa cukup. Kan? Samaituhu bisullamil munawraqi, aku namakan dengan nama kitab ni ataupun nazam ni dengan nama Sulam Al-Munawraq, yulqa bihi sama'ul ilmi mantiqi. Yang mana sulam ni, kitab ni digunakan untuk apa? Untuk memahami ilmu-ilmu mantik ni. Takkan kita kata nak menaiki langit pula. Jadi tu nak faham ni lah, nak faham ilmu mantik ni lah. Nak menaiki langit itu nantilah. Wallahi arju an yakuna khalisa li wajhihi al-karim laysa qalisa. Dan pada Allah sahajalah aku harapkan untuk apa? Untuk penulisan ini ikhlas, dijadikan ikhlas buat Allah Ta'ala. Kan diharapkan apa? Apa yang ditulis ni untuk apa? Ikhlas pada Allah Ta'ala. Memang betul apa yang ditulis ni ikhlas sungguh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana satu tanda ikhlas, ulama-ulama sebut antara petanda ikhlasnya seseorang itu adalah amalan dia itu dimanfaatkan oleh apa? Oleh orang ramai. Kitab ni memang berkurung-kurung dah. Bayangkan daripada kurun ke apa? Ke 9 Hijrah kan? Kalau kurun ke 9 Hijrah, sekarang ni kurun berapa? Ke 15 kan? Berapa ratus tahun dah pakai kitab ni untuk mempelajari ilmu mantik. Ulama syarah sini, kita syarahkan. Jadi memang betul-betul apa? Memberi manfaat buat apa? Orang Muslim. Sebab tu ulama kata qabulnya manusia dekat muka bumi ni tanda qabulnya Allah Ta'ala dekat apa? Dekat langit. Orang sebut langit lah. Tapi bukan maksudnya Allah kat langit ni. Kan? Faham tak? Kan? Okay, boleh. Ustaz ni pening. Okay, boleh faham tu? Wa ay yakuna nafi'an lil mubtadi bihi ila al mutawwalati yahtadi. Semoga-moga kitab ini bermanfaat buat mubtadi. Apa maksud mubtadi? Orang yang baru berkecimpung dalam ilmu. Okey, ni tulis poin ni penting. Dalam mempelajari ilmu-ilmu dalam Islam ni, kita bahagikan kepada bukan maksudnya dalam tamadun Islam lah, tradisional punya pendidikan ni. Asal lagi kata apa yang kita mengaji ni bukan Islam pula tak. Maksudnya berdasarkan tradisi punya. Ada 3 peringkat. Yang pertama dipanggil sebagai peringkat mubtadi. Peringkat apa? Permulaan. Yang kedua dipanggil sebagai peringkat mutawassit, intermediate, pertengahan. Dan yang ketiga dipanggil sebagai peringkat al-muntahi. Muntahi ni apa dia? Yang last ni, higher levelnya. Kalau bahasa Inggeris ni apa? Final stage lah kan. Advance. Yeah, advance. Advance pun tengah. Novice. Novice apa dia? Beginner. Beginner kan? Lepas tu, second? Advance intermediate. Expert dah jadi. Expert yang baru kan? Betul. Ada lah. Itu. Expertise Expertise. Betul apa Maju? Istilah boleh berubah sebab dalam latihan kita guna itulah beginners, intermediate dengan advanced. Oh, advance. Itu tak apalah, tapi boleh tahu lah 3 tu lah. Kita kata apabila kita dah tahu maksud lagi, kita takkan bergaduh dalam bahasa istilah ni. Jadi dalam bahasa Arab kita panggil la musyahata fil istilah. Istilah masing-masing boleh berubah, kan? Tapi jangan gaduh. Tak, bukan saya tanya, saya pun nak tahu daripada ilmu-ilmu moden ni. Okey, yang pertama, apakah dimaksudkan level mubtadi? Macam mana kita nak tahu bahawa kita ni mubtadi? Maksud mubtadi adalah apa? Orang tu
dia apa? Dia tak boleh gambarkan langsung ilmu ni, mubtadi'. Tiada gambaran langsung berkenaan dengan satu-satu ilmu ni. Kita kata biasa dengar tak berhenti? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar tak? Itu yang pertama. Kita nak tahu bahawa orang tu apa? Mubtadi'. Dia memang tak tahu apa langsung, habuk. Nama pun tak tahu. Boleh? Okey, yang kedua, dia tahu kadang-kadang apa? Ilmu mantik. Dia tahu, dia kata nama dia tahu ilmu mantik kan? Nama ilmu mantik. Tapi apa dia bincangkan ilmu mantik? Habuk pun tak tahu. Apa dia bincangkan? Nak tahu apa? Jadi ulama kata, untuk nak settlekan betul-betul bahagian beginner ni ataupun mubtadi' ni di sisi tradisi Islam, adalah mesti diajarkan bagi dia 10 prinsip yang saya sebut tadi. 10 prinsip tu. Mabadi' al-Asyrah. Siapa yang dah tahu Mabadi' al-Asyrah tu 10 prinsip tu, dia dah habis lah. Dia dah masuk kepada intermediate lah. Jadi tuan-tuan kat mana sekarang ni? Intermediate lah, mutawassit, pertengahan dah. Alim dah. Kan? Udah dah Ada betul tadi. Tu dia bagi sebagai yang dia lah. Dapat kan? Jadi tuan-tuan kita panggil sebagai sekarang ni dah mampu menggambarkan beberapa subjek perbincangan ilmu mantik kan? Faedah dia, settle apa semua. Okey. Dalam intermediate punya. Okey, boleh? Okey, dalam intermediate pula, apabila kita dah boleh gambarkan ilmu tu secara umum, maka kita mesti boleh gambarkan bagaimana perbincangan dia berlaku. Maksudnya kita baca kitab ni lah. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil sebagai ma'rifatu ru'usi al-masail. Ma'rifatu ru'us al-masail. Kepala-kepala apa? Apa ru'us masail? Melayu panggil pengetahuan maklumat asasi. Ru'us masail. Kepala-kepala permasalahan. Okey. Yang level intermediate ni, mutawassit ni, dia punya apa? Dia punya sifat dia, pertama dia boleh apa? Dia boleh gambarkan ataupun konsep, gambaran konsep dia nampak dah. Ilmu dia dah nampak, faham? Boleh? Dan yang kedua, dia apa? Dia dah faham apa tadi saya sebut ni? Mari sebut tu tak? Ru'us masail. Masail ni apa? Permasalahan asasi. Bila kita dah baca kat buku ni nanti, kita dah level apa dah? Level pertengahan dah. Nanti insya-Allah lah level pertengahan. Lepas tu masuk level tinggi pula. Level advance pula. Ataupun dipanggil sebagai expert. Apa tadi? Muntahi. Muntahi ni paling penting sekali adalah dia mampu untuk apa? Membuktikan. Dia istidlal. Ke dalam bahasa Arab ni panggil istidlal. Istidlal ataupun pembuktian ataupun pendalilan. Ni level tinggi lah. Boleh? Jadi hari ni kita nak masuk kepada level pertengahan. Kita akan baca kitab lah untuk nak tahu beberapa konsep-konsep asas. Okay. Ni penting Ni memang tradisi punya style. Syekh Usamah, guru saya selalu sebut lah benda ni. Saya boleh berbuat ni, buat sebelum ni. Saya ambil tadi lagi sebenarnya. Baik tak saya? Nampak? Macam mana tuan-tuan boleh fikir saya baik? Macam mana tuan-tuan boleh fikir saya baik? Syekh melazimi dengan saya merendah diri tadi, saya baik kan? Macam tu lah. Macam nanti tu kita masuk lagi. Okey. Apa dia ustaz ni mampu. Okey, boleh nampak ni pembahagian ni. Kalau tambah lagi, tadi tulis mubtadi' dah tulis kan? Dia diselesaikan dengan apa? Mengetahui Mabadi' al-Asyrah.
Sebab ni memang kita kata kalau orang-orang, terutamanya guru-guru, dia tak meraihkan dia panggil sebagai level bagi student-student dia berdasarkan macam ni, kita terus berbincangkan dalam kitab ni, terus kitab usulihi qawaidah tajma'u kan, contoh kan, kita bincang terus. Anak murid apa dia ustaz bincang seminar apa habuk tak tahu apa punca. Jadi menyebabkan apa, berlaku permasalahan dalam penyampaian maklumat dan juga informasi. Jadi kita kena step by step lah. Mabadi' insyaAllah kita dah settle. Okay, gambaran konsep ilmu perbincangan kita nak baca dalam buku. Berkaitan juga permasalahan asasi pun kita akan baca dalam buku. InsyaAllah. Lepas tu kita masuk isi Islam. Isi Islam kita masuk macam mana bukti, macam mana Sultan boleh fikir macam ni. Itu 3 tahun lah. 2 hari ni kita nak basic lah. Okay, kemudian 14 tu saya baca lagi, wa an yakuna nafi'an lil mubtadi, bahawasanya ianya dan moga-moga ianya bermanfaat bagi orang yang mubtadi. Mubtadi faham konsep mubtadi tadi? Bihi ilal mutawwalatiyah tadi. Moga-moga dengan kitab ini ianya akan apa? Mampu membaca kitab-kitab mutawwalat. Mutawwalat ni kitab yang panjang-panjang. Kitab-kitab panjang-panjang. Kitab-kitab yang panjang-panjang macam apa? Kitab Syamsiyah. Itu kitab mantik di level tinggi lah. Kitab apa lagi? Tahzibul Kalam, Imam Taftazani. Saya jawab. Jumpa jalan ke? Tahzibul Kalam Taftazani. Kitab lagi apa berkaitan dengan apa lagi? Mantik. Sulam Isaguji, apa semua tu? Isaguji. Itu semua tu kitab-kitab. Tapi Isaguji pendek ya. Syamsiyah banyak pun, Syamsiyah banyak. Baca tu pun kira orang panggil apa? Jadi filosofer halim. Boleh terbang. Memang susah. Tapi ini betul ni. Yang nazam yang ke-14 ni. Nazam yang 14 ni adalah doa tuan penulis pada kita. Penulis. Dan memang disebutkan dalam ulama-ulama kata memang ulama ni iaitu Imam Akhdari, doa dia memang mustajab, wali besar lah. Mustajab. Tak ada siapa pun yang mempelajari kitab dia ni kan, melainkan lepas tu dia boleh baca kitab-kitab tinggi. Memang betul, mustajab sungguh. Kan? Mustajab kan, macam tak percaya kan. Amin tak percaya pula betul ni kan. Aduh je. Takkan saya menipu pun. Kan? Boleh faham memang betul ke ni kitab ni berkat. Begitu juga kitab Ajurumiyah. Matan Ajurumiyah. Matan Ajurumiyah memang antara kitab yang berkat juga. Baca tu boleh alim kitab lain. Betul, saya tak tipu. Saya ngaji Ajurumiyah. Cik, tak nak ngaji lain. Tapi nak kata Ajurumiyah tu membina batu asas yang begitu kuat dalam mempelajari ilmu nahwu. Yang ni pun kalau kita faham ni secara detail, boleh menjadi batu asas yang kuat lah. Cuma ni 2 hari ni kita faham dulu konsep-konsep sikit kan. Lepas ni kita buatlah dorang seminggu pula, detail sikit, bincang sikit. Bulan 7 tahun depan lah. Kan? Saya balik Mesir tak? Kita buat kat Mesir. Bulan 9 lah. Terima kasih. Okay, kita tengok buka surat seterusnya. Okay, faslun fi jawazi al-ishtighal bihi. Fasal yang menceritakan berkenaan dengan keharusan mempelajari ilmu ni. Yang ni yang mana yang kosong tadi, yang kita point tadi. Kan kita kosongkan tadi kan? Hukum mempelajari ilmu mantik, kan? Okey, dalam syariat kita ni, disebab kita ni orang Islam, kan? Disebabkan kita ni orang apa? Orang Islam, maka kita kata setiap pada perbuatan kita ni ada apa? Ada hukum hakam dia, sifat-sifat dia. Hatta mempelajari ilmu tu adalah apa? Kita jalan untuk mempelajari satu-satu ilmu tu adalah perbuatan, kan? Maka perbuatan tersebut disifatkan juga dengan apa? Haram, halal ataupun wajib, sunat dan sebagainya. Boleh faham Begitu juga pada ilmu-ilmu yang lain ataupun perbuatan-perbuatan yang lain lah. Okay. Jadi mempelajari ilmu mantik ni macam mana? Kita tengok. Kita tengok detail dia. Daripada muka surat 5 nazam yang ke-15 ni. Okay, kita tengok nazam yang ke-15 dia kata wal khulfu fi jawazil ishtighali
bihi ala thalathatin aqwali. Wal khulfu, maksudnya apa khulfu? Khilaf. Telah berlaku khilaf dalam keharusan mempelajari ilmu mantiq. Ulama khilaf dalam menyatakan adakah boleh kita mempelajari ilmu mantiq ni. Saya cerita boleh. Bihi ala salasati aqwali, kepada 3 pendapat. Ada berapa? 3 pendapat khilaf tu. Okey. Buat tambah tu sikit. Dekat dia punya tajuk tu. Makna perbincangan bab ni iaitu keharusan mempelajari ilmu mantiq ni adalah maksudnya mantiq yang bercampur aduk dengan falsafah-falsafah yang sesat. Boleh faham Mantiq yang dimaksudkan dengan tajuk ni adalah mantiq yang bercampur aduk dengan falsafah-falsafah yang sesat. Seperti kita membaca contohnya kitab-kitab mantiq Aristotle yang dulu. Kita membaca buku-buku contohnya Al-Farabi. Dia menukil-nukilkan kata-kata Aristotle yang dulu. Kita baca contohnya kitab Ibn Sina dalam Asy-Syifa. Dia punya kitab dia ensiklopedia berkenaan dengan falsafah kan. Jadi kita kata ulama mengkhususkan kepada kepada jenis-jenis kitab ni ya, yang dibincangkan dia bincangkan adakah harus ke, haram ke, sunat ke, macam mana. Boleh Adapun mantiq itu yang pertama. Adapun mantiq yang tidak bercampur dengan falsafah-falsafah yang sesat ni, seperti yang kita baca ni, memang tak ada khilaf dah berkenaan dengan keharusan mempelajari dia. Boleh? Yang kita baca ni, kitab yang sulam ni, kitab ilmu mantiq. Tapi adakah dalam ni bercampur-campur dengan falsafah-falsafah yang sesat? Tak. Yang kitab yang saya sebut tadi tu ya, yang disebut bercampur aduk dengan falsafah yang sesat. Bila kitab yang bercampur aduk dengan falsafah yang sesat tu, kan, yang kitab Ibn Sina, kitab Farabi dan kitab Aristotle yang lama tu, baru yang berlakunya percanggah di kalangan ulama. Kepada berapa? Tiga qaul. Ada 3 pendapat. Okey, 16. Fabnu Salah wan Nawawi harrama. Maka Imam Ibn Salah dan Imam Nawawi mengharamkan kita membaca kitab-kitab mantiq. Cuma orang kata, kenapa Imam Ibn Salah mengharamkan kitab mantiq ni? Dia berkata sebab Ibn Salah tak faham, maka dia mengharamkan. Dia katakan macam tu. Ni guru saya lah, Syekh Jamal cerita. Saya pun tak tahu. Kemudian Imam Nawawi pun mengharamkan ilmu ni. Kenapa? Sebab dikatakan bahawa Imam Nawawi rahimahullah, apabila dia membaca kitab Ibn Sina, Al-Qanun fi Tib, waktu tu gelap dia punya macam mana mata hati dia gelap waktu tu. Selama berapa hari? 3 hari. 3 hari gelap mata hati dia. 3 hari ke 40 hari, saya tak apa ingat. Gelap mata hati dia sehingga kan waktu tu dia tak boleh nak mengajar, tak boleh nak baca buku, tak boleh nak buat apa. Imam Nawawi dalam tu. Dia baca Qanun Fitib. Qanun Fitib tu berkenaan dengan apa? Perubatan. Tapi dulu perubatan dulu dia bercampur dengan falsafah. Perubatan dulu adalah bercampur dengan falsafah. Sebab tu tabib dulu dipanggil sebagai hakim. Tabib maksudnya doktor-doktor dulu dipanggil sebagai al-hakim. Hakim ni geng-geng bijaksana kerana ilmu tib tidak akan dipelajari melainkan melainkan dipelajari sekali dengan ilmu falsafah dulu. Jadi Imam Nawawi bila dia baca kitab tu, dia teringin nak mengaji, dia gelap hati dia, dan waktu tu dia kata, aku haramkan mempelajari ilmu falsafah ni. Itu yang diceritakanlah oleh guru kami. Okey. Itu yang pendapat yang berapa? Yang pertama. Yang pertama pendapat dia haram. Siapa yang kata benda tu haram? Ibn Salah dan Imam Nawawi. Okey, wa qala qaumun yanbaghi an yu'lama. Kemudian kata setengah, ilmu mantiq ni perlu dipelajari. Maksud perlu dipelajari itu buat kurungan sunat. Sunat. Ada kurungan lagi yang mengatakan bahawa ianya fardu kifayah. Fardu kifayah. Siapa kaum ni? Adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali yang berpendapat bahawa ianya sunat, bahkan fardu kifayah pada certain perkara. Kerana apa? Kerana mesti ada di kalangan umat ni yang memahami mantik-mantik yang sesat ni. Untuk apa? Untuk dia nak lawan ilmu mantik tadi. Bukan untuk dia nak pakai, dia untuk nak lawan. Kalaulah tak ada orang-orang yang mendalami, memahami ilmu mantik ni, maka umat Islam akan dalam keadaan
ragu-ragu dalam keadaan tak ada orang yang boleh bimbing ke jalan yang betul. Tu Imam Ghazali punya pendapat. Imam Ghazali kata apa, nak harang-harang semua, tak apa, kita belajar semua. Tapi belajar semua untuk apa? Untuk nak hindarkan, bukan untuk nak praktikkan. Boleh Itu pendapat yang kedua. Okey, yang ke-17, wal qaulatul masyhuratus sahihah. Pendapat yang kedua, pendapat yang berapa ni? Yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah dia sebut, adapun pendapat yang masyhur dan juga yang betul, jawazuhu likamilil qarihah. Benda tu harus. Pendapat yang berapa? Yang ketiga, harus bersyarat. Harus bersyarat. Dia kata jawazuhu likamilil qarihah. Harus bagi orang yang mempunyai kecerdikan akal. Itu yang pertama. Prasyarat yang pertama. Yang kedua, mesti prasyarat dia tu mumarisis sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila sawabi. Mesti orang tu dah apa? Dah memang, kita kata apa? Macam bahasa Kedah panggil laih apa? Apa tak? Dia dah memang masak dah dengan ilmu syariat ni. Dia dah masak betul dah berkenaan ilmu syariat. Boleh Jadi yang ketiga, itu pendapat yang ketiga, dia kata harus mempelajari ilmu mantik yang bercampur aduk dengan falsafah yang sesat. Tetapi diletakkan apa? Syarat. Yang pertama, mesti orang cerdik. Orang yang bodoh belajar apa pun tak boleh sebenarnya. Tapi kita kata apa? Dia payahlah sikit, kan? Kemudian dia apa? Mesti dia apa? Orang yang dah memang masak dah. Dah memang apa? Tenggelam dah dalam memahami ilmu syariat ni. Itu syarat dia. Jadi kalau nak mengaji ilmu Ibn Sina, nak mengaji Farabi, kena mengaji hadis dulu. Kita ada buat bid'ah cerita dah. Kau Wahabi kot Ustaz ni. Kan? Kenapa nak belajar Farabi, Ibn Sina apa semua kena mendalami betul-betul dulu apa? Fiqh, tauhid, tasawuf, hadis, Quran. Kena betul-betul masak dulu, kemudian baru masuk apa? Berkenaan dengan falsafah lawan. Sebab apa? Dianggapkan sebagai apa? Hadis Quran itu sebagai antibody dia. Kalau dia nak masuk kepada apa? Medan perang, nak masuk ke medan yang berpenyakit ni, kalau tak ada antibody, jadi apa? Dia kena lagi. Tu bahaya tu. Tu bahaya. Jadi kita kata mesti dipelajarikan ilmu-ilmu ni sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang pelik-pelik itu, falsafah. Kena faham boleh tu? Kan? Ikut syarat ni. Okey, settle. Rehat tak? Ingin. Dia tengah-tengah hari ni letih tak? Kita ambil setengah jam kan? Nak masuk